Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bercakap mengenai dengan perkara ini barangkali dapat Ustaz menjelaskanlah mengenai dengan kedudukan program Syababul Islam ini. Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kedua-dua Tuan Pengusi, Tuan Haji dan Tayang Kuah. Alhamdulillah kita ni diberi nikmat umur panjang dan kita dapat bertemu dan bersua dan insya-Allah akan mendapat keberkatan. Maka berbalik kepada pertanyaan tadi bahawa Jabatan Pengaji Islam Kementerian Agama telah pun terus berusaha dan merancang berbagai program, yaitu program ke arah meningkatkan lagi penghayatan beliau-beliau kita ni dalam berhidup beragama. Itu salah satu programnya itu yang akan dilaksanakan ialah program Syababul Islam yang pada tahun ini ditumpukan kepada pelajar-pelajar maktab, sekolah teknikal dan vokasional bagi tahun ini. Untuk makluman juga barangkali supaya jangan ketinggalan, ia akan diadakan sepenuh masa dalam masa 3 hari 2 malam. Bermula bila tu? Ia akan diadakan semasa penggal cuti persekolahan, iaitu pada hari Ahad dan hari Selasa 20 hingga 22 Rejab yang bersamaan dengan 10 hingga 12 Jun bertempat di Mahat Islam Brunei. Untuk maklumat kita juga, program ini boleh katakan sudah berjaya dan ini merupakan kali kelima. Dan sebelumnya itu diadakan di Sekolah Ugama Katimahar, ditumpukan kepada pelajar-pelajar sekolah agama. Dan 2-3 tahun kebelakangan ini ditumpukan kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah menengah. Dan itu sudah mendapat sambutan yang baik dan sekarang ini dialih kepada pelajar-pelajar teknikal dan vokasional. Jadi daripada tajuk wawancara kita menyatakan itu maktab, sekolah teknikal dan juga vokasional ni bagi program Syababul Islam ini ya. Jadi siapakah sasaran dalam program tersebut tu dalam kita menyentuh sekolah-sekolah maktab-maktab ya. Alhamdulillah seperti mana saya katakan tadi Angko, bahawa sasaran pada tahun ini kita memfokus kepada pelajar-pelajar atau pelatih-pelatih. Pelajar-pelajar pelatih kepada institusi teknikal dan vokasional seluruh negara. Dan juga untuk makluman dari kita sebelumnya ini ada di antara yang terus kan mau ikut ada sambutan, maka sekarang ini kami alihkan kepada mereka ni. Berapa ramai ni Ustaz? Alhamdulillah dijangkakan, sebetulnya kami menjangkakan dalam 100 orang dan yang terakhir ini sudah mencapai kepada 106 orang yang menyertai Syababul Islam ini. Jadi diadakan setiap tahun ya? Diadakan insya-Allah akan diadakan setiap tahun. Dan kalau kita lihat kepada maktab-maktab itu adalah Maktab Teknik Sultan Syariful Rizal seramai 12 orang dan Maktab Kejuruteraan Jibril Bukiah 14 orang, Sekolah Perdagangan sebanyak 26 orang dan Sekolah Vokasional Sultan Bulkiah 15 orang dan Sekolah Vokasional Udaragam 19 orang dan Sekolah Vokasional Wasan 20 orang yang menjadikan 106 orang, di mana 59 lelaki dan 47 perempuan. Alhamdulillah. Sama ya ni ya. Walaupun maksimumnya 100 tapi boleh muat 106 orang. Jangan saja transport muat 40 muat 45 orang. Ini ada masalah majlis ilmu. Majlis ilmu ada masalah. Untuk makluman juga ini bukannya istilahnya dipaksa itu kerelaan mengisi orang, kemauan sendiri. Itulah di luar. Kalau kan di dulur banyak lagi nih. Banyak lagi nih. Jadi ada di had-hadnya ni. Kita memandang mengenai dengan tempat dan sebagainya ya. Macam mana dengan objektifnya ni? Alhamdulillah setiap apa yang kita rancang itu mesti mempunyai satu tujuan, satu harapan yang kita kecap. Salah satu daripadanya ialah untuk meningkatkan kesedaran dan menjana minda untuk kesedaran para belia ini dalam hal-hal keagamaan, terutama agama Islam dan selain itu juga untuk membentuk
kepribadian beliau itu dan akhlak yang mulia untuk menjurus kepada barangkali beliau untuk kepada negara kepada pribadi Islam, di mana selain daripada itu yaitu lain bukan adalah untuk kenal antara satu sama lain. Kadang-kadang kita ini walaupun sepejabat tidak kenal, apalagi dengan penuntutannya. Dan dengan sana tu kita akan membentuk dengan diisikan kebanyakannya kerohanian mengenai dengan hari yang diamalkan hari-hari seperti sembahyang dan sebagainya, itulah di antaranya. Alhamdulillah. Ya. Jadi seterusnya ya, bagi tidak mengetahui pula apa perisian-perisian yang telah dipersetujui ya dalam program tersebut tu nanti. Okey, terima kasih Rianko. Seperti mana bersesuai dengan matlamat kita ni atau sasaran kita ni, objektif kita ni telah membuat perancangan aktiviti dalam semasa 3 hari itu, di mana yang memfokus kepada 3 aspek. Aspek pertama aspek kerohanian, aspek intelek dan seterusnya jasmani. Dalam 3 itu kita ni akan membentuk nanti mempunyai kumpulan yang kecil supaya ia matlamat tercapai. Setiap kumpulan itu 5 orang dan seorang pembimbing. Di sana akan diisi dengan istilah kerohanian itu menjurus kepada salah satu daripadanya ialah halakah bimbingan solat. Kita ni akan menjurus kepada sembahyang itu ditekankan kerana dalam hadis Nabi pun mengatakan sembahyang itu adalah tiang agama dan boleh mencegah daripada segala-galanya tu. Inilah kan yang ditekankan kepada pelajar-pelajar ni supaya nanti akan menjadi generasi belia Muslim. Alhamdulillah. Jadi satu perisian yang cukup menarik perhatian. Mudah-mudahan akan dimanfaatkan oleh peserta-peserta. Dan mungkin juga Ustaz dapat bercerita mengenai dengan majlis pembukaan dan penutupnya ni. Alhamdulillah. Barangkali tambah sedikit barangkali sebelum bukaan, bahawa selain daripada aktiviti yang dijalankan itu banyak lagi seperti yang dikatakan tadi keagamaan atau mereka bangun qiyamul lail yang kita ni pun jarang bangun. Di sana tu seolah mereka tu bukan jauh paksa tapi untuk membiasakan diri bangun tengah malam untuk kepada bermunajat kepada Allah. Selain daripada itu juga mereka intelek atau yang dikatakan intelek, mereka akan bergaul, dilatih di secara memimpin, penjaga pikiran dan sebagainya, dan ada motivasi. Maka kembali kepada persoalan tadi itu, bahawa majlis ini istilahnya itu tidak akan berseri kalau tidak ada suntikan daripada pegawai-pegawai atasan kita ya. Maka pembukaan resmi itu akan diadakan seperti mana tadi hari Ahad 10 Jun bermula 9.30 yang termuhasnya adalah Timbalan Menteri Pendidikan Yang Mulia Datuk Seri Setia Awang Haji Yusuf bin Haji Ismail. Ia sebagai temu pembukaan resmi nanti, insyaAllah. Dan manakala penutup resmi sama juga adalah pada hari Selasa 12 Jun bermula pada 2.30, iaitu yang tamu hormatnya ialah Ustaz Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharajalela Haji Yusuf, Setiausaha Usaha Tetap Kementerian Hal Agama. Jadi itu dia atur cara juga tadi telah pun dinyatakan ya Ustaz ya. Dan mungkin di sini dapat dinyatakan apakah harapan seterusnya lagi nanti ya Jabatan Pengajian Islam dengan pengandalian program Syababul Islam. Harapan Jabatan Pengajian itu tinggi. Tidak lain tidak bukan adalah kita ni menjurus kepada keagamaan atau salah satu tugas daripada Jabatan Pengajian Islam, bahawa apa yang dirancang oleh Jabatan Pengajian Islam itu semoga mendatangkan hasil yang baik. Setiap yang kita rancang itu tidak lain niat kita adalah menjurus kepada warga Islam, iaitu menjurus kepada negara kita ni kepada negara zikir. Dan juga selain itu juga ditujukan kepada harapan JPI Jabatan Pengajian Islam, iaitu kepada peserta utamanya, pemain utamanya nanti pengisi majlis, iaitu akan dapat hadir kepada peserta, dipohonkan akan dapat hadir jam 7.30 dan sehingga 9 pagi untuk pendaftaran. Maka selepas itu barutah tamu hadir dan dimintalah di sana untuk sejauh mana menguji pelajar-pelajar ini untuk kekuatannya, mindanya, ketahanannya, kerana mereka ini tidak akan balik selama 3 hari. Tapi kadang-kadang kita ni 3 hari terasa tu kalau dikawal dan dikontrol kan. Tapi di sanalah diharapkan pelajar-pelajar ataupun peserta akan dapat
mempunyai ketahanan diri. Seterusnya juga mengharapkan juga bahawa kepada EJK jawatan kuasa akan dapat memberikan kerjasama yang padu, tidak lain dan bukan adalah untuk kejayaan bersama, bukan kejayaan jabatan, tapi kejayaan untuk negara. Dan seterusnya, akhirnya mengkaliah kepada bagi pihak Jabatan Pendidikan Islam mengucapkan banyak terima kasih kepada tetamu khas kita, yaitu Timbalan Menteri Pendidikan Yang Mulia Datuk Seri Setia Haji Yusof bin Haji Ismail dan juga Setiausaha Tetap Kementerian Agama. Kerana mereka ini merupakan satu sebagai suntikan dan sokongan padu ke arah kejayaan program ini, insyaAllah. Jadi secara ringkas Ustaz ya, kesimpulannya lah oleh dari yang sudah pernah dianjurkan peserta-peserta itu adakah ianya dipraktikkan atau mungkin setelah habis program ini habis sesuatu atau mungkin mencapai peningkatan? Kalau secara rambang saja, pasal itu kita ini melihat ke keluar itu tapi walaupun memang itu salah satu daripadanya ada di antara bila kami mengadakan program, bapaknya datang sendiri, kalau boleh ikut serta lagi katanya. Anak sendiri ikut serta lagi, menunjukkan bahawa pelajar itu sudah mengubah daripada ia punya kehidupannya. Bermakna salah satu daripada secara rambang bahawa program ini adalah diterima oleh belia-belia. Ya, artinya mencapai hasratnya lah. Alhamdulillah. Dan mungkin bukan saja belia-belia atau mungkin teenagers katanya atau remaja-remaja mungkin akan diserapkan di suatu masa program-program seperti ini karena ini membimbing remaja-remaja kita ini untuk mengisikan masa, bukan saya mengisi masa malah menambah ilmu Ustaz, yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga daripada lepak-lepak mungkin dipengaruhi oleh anasir-anasir yang kurang bertanggungjawab. Jadi kita ini merasa ragulah bimbang mengenai perkara ini. Tapi tahniahlah kepada Jabatan Pengajian Islam yang menganjurkan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi sambutan daripada kegiatan-kegiatan yang sudah macam mana Ustaz? Kegiatan alhamdulillah bagus, ada mendapat sambutan yang baik. Sebelumnya berapa ramai yang sudah tu? Sama juga di kurang 100 surat. 100 surat. Tapi kebanyakannya melebihi daripada 100 surat. Tapi kalau kita ini dibukakan, kali bukakan lebih dari surat. Maka diubah sedikit kepada pemimpin-pemimpin saya untuk memberikan peluang kepada supaya dapat menyerapkan lagi. Mungkin tempatnya nanti akan dibuat tempat yang lebih besar, lebih dapat memuatkan lebih ramai lagi ya. Kalau kita lihat kepada belia-belia ni, bukan ada orang tahu agama. Ada orang tahu agama, tahu percembayang, cuma yang ditekan sini macam mana dia mempraktikkan, mengasuh mereka ni. Itu yang susah itu. Perlu bimbingan sebenarnya. Ya, itu makanya kalau dibimbing anak-anak ini setakat pandai saja tapi dibiarkan macam-macam mungkin akan terabai. Makanya dengan adanya program ini kita dapat membimbing. Jadi apa harapan Ustaz lah khususnya kepada belia-belia, bukan saja peserta, kepada belia-belia dan remaja-remaja kita di negara Brunei. Seperti mana yang dilakukan belia ni, ada kita ni selalu menaruh harapan yang tinggi, sehingga dinamakan mereka ini belia harapan bangsa, belia tunas bangsa, belia pelapis negara, ansur hatona. Maka inilah aset negara. Maka hal itu salah satu daripada yang lain dan bukan kalau menjurus kepada negara kita adalah kekuatan dalam beragama ni. Karena agama ini sudah jelas, ia akan boleh mencegah keji dan kemungkaran, terutama dalam masalah kita ni beramal ibadat ni. Itulah. Jadi kalau kita mengamati titah kepada Yang Maha Mulia kepada belia-belia supaya mempersiapkan diri dengan berbagai bidang ilmu, termasuk bidang agama, ilmu pengetahuan, ilmu pelajaran dan berbagai sudut dalam kepakaran untuk menangkis anasir-anasir yang tidak diingini supaya tidak menembusi belia-belia kita. Dan juga cebaran dalam kita makin berbagai rupa ya. Pasal apa ni kita belia ni sudah kena libatkan juga banyak terlibat kepada masalah sosial. Walaupun ada terlibat, maka di sinilah kita ni akan menampingi mereka ke dalam halnya. Baiklah, terima kasih Ustaz bersama kita membincangkan mengenai dengan program Syababul Islam bagi Maktab Sekolah Teknikal dan Vokasional 2012. Mudah-mudahan mencapai hasratnya dan mendapat keberkatan dalam bidang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.